الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الرحمة المهداة ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah. Ana ditelefon oleh Fadil sahib al-fadilah Maulana kita untuk ana ganti dia. Dan maklum sajalah kalau tayar ganti ini dia bukan tayar original. Kita sama-sama bincang lah sebenarnya. Ana bukan nak baca, kita bincang. Kok ada ana salah terjemah boleh Ustaz Amrah ada, Ustaz Faizul ada, boleh pakai bincang lah. Hadis pada malam ini 149, bab 139, bab ma jaa fi bad'il adhan. Bab pada perkara yang menjelaskan tentang permulaan azan. Bad'il azan maknanya ibtida'il azan. Peristiwa bagaimana berlakunya cara penetapan azan dalam Islam. Dalam perbincangan mengenai azan memang ada dalil-dalil yang dijelaskan, antaranya Ibn Hajar sendiri dan Al-Mubarak Furi dalam syarah kepada At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, dia mengatakan ada hadis yang tidak sahih menyatakan bahawa azan ini sudah disyariatkan di Mekah, sedangkan hadis yang sahih ialah berlakunya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan azan sendiri maksud dia pemberitahuan. Kalau bahasa dari segi bahasa lah. Kalau dari syarak maknanya penjelasan tentang masuknya waktu sembahyang. Disebut oleh siapa dia, Al-Amir Al-San'ani, pengarang kitab Subul Salam, i'lam bi waqti salat bi alfazin makhsusah, menjelaskan tentang masuknya waktu sembahyang dengan lafaz-lafaz tertentu. Itu maksud azan. Hadis kita yang kita nak baca pada malam ini sahabat kita. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi. Haddatsana Abi. Haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith at-Taymi an Muhammad bin Abdullah bin Zaid an abihi qala لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
falillahil hamdu fadzalika asbatu. Falillahil hamdu fadzalika asbat. Berdasarkan sanad yang disebut oleh Tirmizi rahimahullahu taala daripada Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi, beliau adalah Abu Usman al-Baghdadi, merupakan sebahagian daripada Syekh At-Tirmizi dan juga Syekh kepada Bukhari dan Muslim, Sa'id bin Yahya ini, dan dia pada tahap siqah yang dinilai oleh An-Nasa'i. Tuan-tuan, An-Nasa'i ini memang syadid dalam panggil tajrih ulama, dia agak keras dalam menilai panggil ulama pada tahap panggil dhaif. Kalau dah dia bagi nilai siqah tu memang hebatlah. Dia kalau nilai orang memang kuat, kata berat-berat kalau bahasa kampung. Kalau dah nilai baik tu memang hebat lah, memang baik sungguh lah. Dan dinilai siqah dari sisi An-Nasa'i. Dan saya tengok Mubarakfuri macam dia berpegang pada pendirian An-Nasa'i. Sebab Mubarakfuri dia datang kemudian, An-Nasa'i ini dia agak opang seperti saya sebut tadi. Kalau dia bagi siqah tu memang hebat sungguh. Dia bukan macam Ibn Hibban. Ibn Hibban ni agak tasahul, agak mudah nak bagi siqah orang. Siapa-siapa mudah bagi siqah. Nasa'i ini payah. Kalau dia bagi siqah sekali tu memang hebat lah. Jadi Mubarakfuri dia sandar pada sanad yang hebat, dan dia nilai tahap perawi ini pada tahap siqah, Sa'id. Dia tok guru pada Imam Muslim, dan tok guru pada Imam At-Tirmizi, dan juga tok guru pada Bukhari dan Muslim, Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi. Haddatsana Abi, kata dia haddatsana Abi. Haddatsana Abi ini lafaz yang menunjukkan berlaku periwatan secara jelas, yang didengari, dihadiri dan didengari oleh perawi yang bercakap. Haddatsana, beritahu kami. Dia beza dengan an, aku mendengar cerita daripada. Berbeza, si fulan memberitahu aku, ataupun si fulan memberitahu kami. Ya, jadi kataan haddatsana menunjukkan lafaz yang jelas, dia hadir dan dia dengar sendiri daripada perawi. Dia disebut Abi, ayah dia lah. Sa'id bin Yahya, Yahya bin Sa'id ni ayah dia. Okey, tak ada masalah lah. Jadi ini tak ada masalah. Tuan-tuan, disebut lagi haddatsana Muhammad bin Ishaq. Tuan beritahu kami Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni yang Maulana kita dah sebut bincang tentang yang peristiwa yang dia cerita tentang Rasulullah hijrah pada malam tu kan. Dia antara ni perawi lah. Dan Muhammad bin Ishaq ni memang Maulana itu dah bincang dah. Ramai ulama, ada yang tajrih, ada yang ta'dil. Tajrih ni maknanya menilai pada tahap lemah. Ta'dil meletak pada tahap yang boleh dipercayai, boleh dijadikan hujah, ataupun boleh dijadikan ditulis hadis-hadis dia. Pujianlah dengan bahasa lain. Jadi saya tengok apabila ramai ulama ada bahagian puji, ada bahagian panggil kritik dengan kritikan dhaif, dipanggil tajrih. Akhirnya saya tengok Ibn Hajar pun letak pada tahap saduq, tahap saduq. Dan ada ulama mengatakan bahawa Muhammad bin Ishaq ini saya tak ada nak tengok sangat tak ada. Ibn Hajar kata saduq yudallis. Saduq yudallis ni dia ni okey, dia ada segi pandai, dia boleh percaya, tapi dia terlibat juga dalam meriwayatkan hadis daripada seorang guru yang dia sendiri tak berapa, mungkin dia tak berjumpa, ataupun mungkin dia tak dengar betul guru dia. Dia hanya sebut pada guru dia. Atau mungkin dia tak jumpa. Yudallis ni dia menutup lubang yang dia ada ketimpangan, ada aib di situ. Yudallis. Jadi mungkin contohnya tuan-tuan katakan pernah bersama dengan saya, tapi tuan-tuan tak pernah dengar saya sendiri ucap, tak pernah hadir dalam majlis. Contoh ni contoh, bukan saya perawi dan kita tak baca perawi. Contoh nak bagi nampak Yudallis. Katakan Ustaz Amrah. Ustaz Amrah dia selalu bersama saya dan selalu katakan dengar kuliah saya lah katakan. Tiba satu hari malam ni dia tak datang.
Dia cerita ke orang lain, oh Ustaz Sofi kata macam ni. Orang lain tahu Samrah tak mari. Ini pun juga hampir-hampir kepada yudallis. Dia tak dengar kepada Tok Guru tu. Jadi Bukhari tokoh yang hebat dalam kes mengenali siapakah perawi yudallis ini. Perawi yang mudallis, perawi yang orang panggil dia berlaku irsal terhadap perawi lain. Sebab tu kalau dalam Tirmizi tuan-tuan banyak kitab dia, ada banyak hadis-hadis dia sebelum dia panggil dia bentang dan dia tulis dia bentang pada Tok Guru dia di Bukhari. Jadi ada masalah bab perawi hadis Bukhari cerita sekian. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok dalam Tirmizi kita akan jumpa qala Muhammad bin Ismail, kan? Tu Tok Guru Bukhari tu. Qala Muhammad bin Ismail, qala Abu Abdullah, kan? Itu Tirmizi ni style dia antara kehebatan dia juga panggil kitab dia ni sandaran dia kepada Bukhari. Itu hebatnya. Sebab tu ada ulama mengatakan aku lebih suka belajar hadis Tirmizi berbanding Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sebab Tirmizi ni ada belaka. Satunya dia menjelaskan kaiban kelemahan perawi, dan dalam ini kita jumpa juga dia akan menjelaskan siapakah perawi, kehebatan. Dan hadis Tirmizi ni seolahnya Bukhari dah tengok. Itu ramai ulama letak hebat Sunan Tirmizi ni. Saya tanya kawan saya yang mungkin Ustaz Maulana pun dah sebut, kalau di bahagian India Pakistan dia lebih suka mengaji Tirmizi dahulu sebab memang banyak ulum hadis duduk di situ, tuan-tuan. Jadi memang tak rugilah kita belajar hadis yang daripada diriwayatkan oleh Tirmizi ni. Okey. Dan komen-komen, mungkin saya nak nakal sikit komen-komen para nuqad atau pengkritik hadis. Pengkritik hadis ni tuan-tuan kena beringat. Kadang-kadang setengah orang dengar perkataan pengkritik hadis ni kata, macam mana nak petikaikan hadis ni? Tak sebenarnya. Pengkritik hadis ni makna dalam satu perkara dia nak nilai betul ke tidak hadis ni disandar kepada perawi ataupun sandar kepada Nabi SAW. Itu masuk kritik hadis. Bukan terus tak terima tak. Kita sebut kritik ni terus tak terima. Itu lain. Bahkan sementara kawan-kawan nak mari, Umar sendiri pernah mengkritik kenyataan yang dibawa oleh, mungkin tuan-tuan dah dengar selalu kan, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kan. Abu Musa Al-Asy'ari pergi ke rumah dia, beri salam 3 kali, tak jawab. Umar bin Khattab tak jawab kan. Lepas tu dia balik, Umar pun tengok dia 3 kali dah balik tu, dipanggil balik Abu Musa Al-Asy'ari. Apa pasal kamu ni dah beri salam 3 kali nak balik pula ni? Abu Musa kata, aku dengar Nabi kata sekian, beri salam 3 kali tak balik, tak jawab, balik. Umar kata, kamu kena beri bukti. Kalau kamu katakan Nabi main bukti. Ini dikatakan kritik. Bukan dia terkritik, dia nak kritik sahabat, dan apatah lagi nak kritik Nabi. Dia nak minta kebenaran dan kepastian. Dan inilah sepatutnya ada dalam prinsip orang yang belajar hadis. Bukan tu kita nak petikai tak. Jangan, sebab itulah jangan tuan-tuan kalau masuk dalam WhatsApp dan sebagainya, kalau saya tanya baik, itu bukan maksud kita nak petikai kan. Kita nak dapat kepastian, apatah lagi nak sandarkan Nabi SAW. Baik. Jadi para nuqad, para pengkritik hadis, antaranya yang puji adalah tentang Muhammad bin Ishaq ini. Dan Al-Bukhari sendiri pun memberi kenyataan macam isyarat kena cermat dengan Muhammad bin Ishaq ni. Antaranya kata Imam Bukhari, Muhammad bin Ishaq yang bagi an yakuna lahu 1000 hadithin yanfaridu biha. Muhammad bin Ishaq ni, dia ni ada lebih kurang ribu hadis yang dia sendiri riwayat, orang lain tak riwayat. Jalur dia seorang. Patutnya daripada sahabat, tabi'in, makin ramai, tiba-tiba daripada sahabat, Nabi daripada sahabat sampai ke dia, seorang dia. Itu ada masalah, semacam ada masalah. Sedangkan ilmu hadis disebar. Jadi isyarat Imam Tirmizi ni kena cekemak sikitlah maknanya tentang Muhammad bin Ishaq ni. Dia juga termasuk dalam perawi Bukhari, cuma dia letak bahagian mutaba'ah. Bahagian nak pastikan dia ni sahih ke tak kenyataan dia. Ada hadis lain, ada jalur lain yang mengatakan sama dengan hadis dia, boleh terima. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi dia ni
kita tak boleh nak tolak secara langsung, bahkan ulama kata yuktabu hadis, hadisnya boleh dicatat. Kalau ada menyerupai perawi-perawi yang sahih, boleh terima. Muhammad bin Ishaq lagi antaranya diberi komen antaranya oleh Ya'qub bin Syaibah, kata dia sami'tu Ibn Numair yaqul idza haddatsa amman sami'a minhu min al-ma'rufin fa huwa hasanul hadis saduq. Muhammad bin Ishaq ni kalau dia cerita daripada perawi-perawi yang dikenali, guru dia yang dia sebut tu dikenali, fa huwa saduq, maknanya boleh diakui lah, diterima lah. Maknanya sebaliknya kalau tidak, kalau tidak dia kata wa inna ma ata min annahu yuhaddits anil majhulin ahadits batilah, dia banyak bawa datang daripada perawi-perawi yang tak dikenali dan hadis itu hadis yang batil. Sebab tu dalam kisah contohnya yang Maulana kita sebut yang bincang Nabi riwayat Nabi keluar pada malam tu, memang disebut, dia tak sebut perawi dia. Kalau tengok dalam dalam Al-Bidayah wal Hidayah yang dibawa oleh Ibn Katsir, dia tulis aku meriwayatkan daripada perawi yang aku tidak aku tidak mentohmah dia sebagai pendusta. Disebut macam tu, tak sebut siapa. Jadi itu yang kena beringat. Jadi apabila bertembung sanad dia dengan sanad yang sahih, tak boleh terima lah. Dia sendiri dah begitu orang. Cuma kalau ada perawi-perawi yang dikenali selamat, okey, boleh terima. Jadi kita nak belajar ini kena perawi juga sebahagiannya. Baik. Minta maaf saya lambat sikit, nak tak apa semua mana. Sempat saya dah tengok sikit-sikit ya. Tentang Muhammad bin Ishaq ni. Tengok, Ad-Daraqutni menjelaskan bahawa ikhtilaf al-a'immah fihi, ulama sebenarnya berbeza pendapat isu Muhammad bin Ishaq ni. Jadi kita pun cakap bukan nak tolak secara total dan kita tak terima secara total. Walaysa bihujjah, dan tak boleh sampai tahap nak jadikan hujjah. Innama yu'tabar bih, hanya dia boleh untuk dijadikan dalil untuk sokongan pada hadis lain. Kalau hadis dia ada sokongan lain, boleh terima, itu maksud dia. Kita antara komen-komen lah para nuqad atau para pengkritik hadis terhadap Muhammad bin Ishaq. Baik. Muhammad bin Ishaq, Muhammad daripada haddatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim. Dikaji oleh ulama bahawa ada sanad lain yang mengatakan Muhammad bin Ishaq ni memang dia dengar sungguh daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ni. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dia tidak menggunakan dengan lafaz an, bahkan dia menggunakan kata haddatsani. Jadi ulama menjelaskan bahawa Muhammad bin Ishaq ni memang dia dengar sungguh, walaupun dia terkenal dengan mudallis, tetapi dalam kes ni perawi ni dia dengar sungguh. Maknanya hadis ni boleh terima lah dari segi jalur dia. Cuma nak tunggu lagi tahap mana dari segi jalur sampai ke Nabi tu boleh terima. Okay, sebab berlaku panggil kesinambungan, tidak berlaku putus inqita' dalam periwayatan hadis ini. Baik, saya terhenti-henti sikit saya baca tuan-tuan. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini dia orang Madinah, kunyatuhu Abu Abdullah siqatun. Dia ni tahap siqah lah. Mubarak Fudi tak tahap siqah. Muhammad bin Abdullah bin Zaid, daripada Muhammad bin Abdullah bin Zaid.
Saya nak tengok perbahasan tentang daripada Muhammad bin Abdullah bin Zaid ni. Dan komen Mubarak Furi bahawa dia kata khabar Ibn Ishaq hadza sabitun sahih. Okey, tetaplah memang sungguh dan sahih. Kerana Muhammad bin Abdullah bin Zaid sami'ahu min abihi. Memang Muhammad bin Abdullah memang dengar sungguh daripada ayah dia. Selesailah. Dan saya semok Muhammad bin Ishaq ni antara perawi dia memang sendiri Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi ni. Okeylah, selesai dah yang tu. An Muhammad bin Abdullah bin Zaid an abihi, daripada ayah dia. Siapa ayah dia? Ayah dia tu maknanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini nanti kita akan jelas lepas ni siapa dia, dan dia adalah sahabat Nabi SAW lah. Okay. Sedikit susunan rintitan perawi. Dan dalam jalur perawi ini tumpuan utama kita pada Muhammad bin Ishaq. Sebab ada orang kata siqah, ada orang kata tahap lemah, ada tahap boleh ditulis. Dia menjadikan tahap soduk. Soduk ni ulama baik biasanya tahap hadis hasan. Nanti kita tengok bagaimana. Dan memang Albani pun tak ada tengok. Saya tengok Albani pun letak hasan tau. Sebab jatuh ke perbincangannya pada Muhammad bin Ishaq dalam sanad ni lah. Baik. Qala, kata Abdullah bin Zaid, ayah kepada Muhammad, lamma asbahna ataina Rasulullah SAW, pada besoknya, pada besoknya kami telah datang pada Rasulullah SAW, fa akhbartuhu birru'ya, aku bagi tahu tentang mimpi. Sebab memang ada hadis yang panjang, terutamanya dalam Sunan Abi Daud, bahawa Abdullah bin Zaid ni bila para sahabat semua bincang tentang bagaimana nak azan ni, dan ada yang mengatakan dengan bin naqus, dengan loceng, ada juga yang mengatakan ada juga disebut dengan tak jumpa dalam Sunan Abi Daud ni. Loceng satu, yang kedua dengan suring yang tiup tu. Yang tiup yang guna daripada tanduk kebau macam tu. Tu. Jadi akhirnya bincang-bincang para sahabat, adalah yang bermimpi. Inilah siapa ni? Abdullah bin Zaid ni lah antaranya yang bermimpi. Dia kata esoknya aku cerita, bagi tahu tentang mimpi dia. Mimpi dia apa dia? Kalau dalam Tirmizi ni ringkas, dalam Sunan Abi Daud disebut bahawa dia kata tafa bi wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Aku mimpi tiba-tiba datang seorang lelaki bawa loceng naqus fi yadi, faqultu ya Abdullah attabi'un naqus. Aku kata Abdullah bin Zaid kata, kamu nak jual tak ni loceng ni? Kata lelaki ni, wa ma tasna', kamu nak buat apa dengan loceng ni? Kata lelaki dalam mimpi dia, faqultu nad'u bihi ila salat, aku nak guna untuk panggil orang pergi sembahyang. Kata lelaki tu, afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik, boleh tak aku bagi tahu kamu lebih baik daripada hak ni, daripada kamu guna loceng? Kata lelaki dalam mimpi dia. Kata Abdullah bin Zaid, qultu bala ya
Ya, boleh. Qultu lahu bala, bahkan memang kalau ada yang lebih baik itu yang aku nak. Okey. Faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar fahzanah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sehinggalah habis lafaz azan itu. Disebut azan dan diajar kepada dia juga bagaimana nak iqamah. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, panjang riwayat dia. Sehinggalah esoknya baru dia jumpa Nabi. Itu kesenambungan cerita. Sebab tu main-main disebut falamma asbahna. Besoknya pada hari dia ada cerita sana tu dia mimpi dulu. Tu dia cerita kat Nabi ni. Baik tuan-tuan. Faqala inna hadhihi la ru'ya haqqan. Nabi kata kalau macam ni kamu mimpi ada orang cerita kena azan bukannya guna loceng, inilah mimpi yang benar, yang betul. Faqum ma'a Bilal. Bangunlah kamu sama Bilal. Fa innahu anda wa amaddu sawta mink. Kerana dia ni lebih dikatakan cantik suara dia. Dan amaddu panjang suara dia berbanding kamu. Jadi nak jadi Bilal ni dia kena orang suara sedap lah. Kan? Dan panjang napasnya. Macam saya tak boleh napas pendek. Orang yang panjang napas, sedap suara, sebab orang dengar tu dia ada tarikan daripada azan. Orang yang nak datang sembahyang tu perlu pada suara yang baik. Kalau tidak, kalau suara jenis tak apa ni mana, coki yang mana, orang dengar pun tak apa nak mari. Kalau kita dengar orang azan di Mekah pun rasa dengar azan pun rasa nak pergi dah. Tu perlunya muazzin yang suara baik. Fa'alqi alaihi ma qila laka. Kalau macam tu kamu beritahu kat dia, beritahu kepada sebut kepada Bilal ma qila laka, sebagaimana yang kamu dengar dalam mimpi kamu. Semua kamu bagi tahu dia, biar Bilal yang azan, maksud dia kamu sebut. Wal yunadi bidzalik, biarkan dia melaungkan azan sebagaimana yang kamu mimpi itu. Itu Nabi ajar macam tu. Qala, kata Muhammad bin Abdullah, kata Abdullah bin Zaid, falamma sami'a Umar ibn al-Khattab, ramai penceramah-penceramah TV sebut Umar al-Khattab. Jadi lakab pada Umar. Al-Khattab tu bapa Umar. Baik. Apabila Umar bin Al-Khattab dengar azan Bilal, nida'a Bilalin bis-salah, azan Bilal untuk datang sembahyang, kharaja ila Rasulullah, dia pun pergi kepada Nabi SAW. Wa huwa yajurru izarahu, dalam keadaan dia labuh pakaian dia. Labuh pakaian ni tuan-tuan jangan tanya banyak saya, jangan tanya pun tak apa. Labuh pakaian ni kita mungkin tuan-tuan dah ada lah kan. Saya tak ada nak semok lagi sekadar yang dikatakan, cuma kita dah dengar bawah daripada buku lali lah. Dan ada hadis yang daripada Muslim saya sempat tengok tadi, bahawa yang labuh pakaian ni boleh dengan syarat bukan bertujuan untuk bermegah-megah. Sebab zaman dulu pakai labuh memang tuju megah-megah kan, sampai orang angkat. Cumanya ada juga larangan supaya jangan melabuhkan jubah pakaian. Jadi untuk selamat kita biar tinggi sikit, biar panggil atas pada buku lali lah, untuk selamat. Pun demikian ada yang mengatakan bahawa boleh panggil labuh, panggil dengan syarat dia tidak untuk nunjuk-nunjuk dengan pakaian yang dia labuh tu. Sebab zaman dahulu pakaian sedikit, kita belajar bagaimana Nabi, para sahabat, masa itulah dia pakai, masa tu juga dia pun kena darah haid kan. Nabi sendiri basuh tutup pakai, mana tak ada pakaian lain. Jadi masa tu orang yang ramai miskin, ada juga yang nak lebih pakaian, nampak macam nak berbangga lah. Di saat semua orang pakai basikal, dia naik motor besar, hebatlah dia kan. Kalau dia boleh kontrol perasaan dia tak apa. Tapi kalau dia tak boleh kontrol, time itulah syaitan nak masuk. Okay. Jadi orang yang tidak ada bermegah-megah dibenarkan. Saya tengok satu hadis daripada riwayat Muslim. Riwayat Muslim dengan sanad dia, hadis 2085, man jarra thawbahu minal khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang melabuhkan pakaian kerana khuyala, nak menunjuk-nunjuk,
nak bermegah-megah. Orang macam ni lam yanzurillahu ilai yaumal qiyamah. Allah tak pandang. Tak pandang nak ke mana lagi kita kat dunia ni. Kalau kita pergi kenduri, rumah orang kenduri, Tuhan dia tak paling tengok kat muka, kita nak balik lah kan. Nak berjabat Allah SWT, kita nak ke mana lagi di akhirat. Dunia ni tak apa lagi, tak boleh pergi kedai, kita boleh kedai mana-mana. Baik. Jadi berdasarkan inilah Allah mengatakan bahawa orang yang pakai labuh dengan tujuan tidak untuk menunjuk-nunjuk dimaafkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim juga, kata Ibn Umar, sami'tu Rasulullah SAW bi uznai hatain, aku dengar sendiri dengan telinga aku, dua telinga aku ni, kata Umar, man jarra izarahu la yuridu bidzalik illa al-makhyalah fa inna Allah la yanzuru ilaihi yawm al-qiyamah. Siapa-siapa yang melabuhkan pakaian dia dan dia berbuat demikian bukan tujuan lain melainkan untuk nunjuk-nunjuk, Allah Ta'ala tak nak tengok dia di hari akhirat. Maknanya kalau pakai bukan tujuan untuk nak bermegah-megah, zahirnya dibolehkan. Bila nak selamat kita tuan-tuan, awal-awal lagi kita buat jubah bagi tinggi sikit lah daripada buku lali kita. Okey. Itu tentang isu yang disebut di sini bahawa Umar ni dia pergi dalam keadaan pakaian labuh. Al-Mubarak-Furi kata dia pergi dalam labuh sebab tergesa-gesa. Wallahu a'lam pakaian Umar bin Al-Khattab pada itu, adakah kita difahamkan bahawa sahabat dahulu ada yang ikat dekat tengkuk? Mungkin wallahu a'lam. Ini pandangan saya tuan-tuan. Jangan tuan nak komen pun boleh, tak ada masalah. Ini pandangan saya. Mungkin tak dan nak pakai cepat sangat sehingga di labuh dan cepat nak pergi jumpa Nabi apabila dengar azan. Wallahu a'lam sebenarnya. Tapi ceritanya Al-Mubarak-Furi menjelaskan bahawa Umar dalam keadaan melabuhkan pakaian ini kerana dia tergesa-gesa. Nak pergi tak dan, nak cepat-cepat sehingga nampak pakaian labuh. Dan kita lihat bukan untuk bermegah-megah macam tu, sebab tak dan. Tak dan dengan masa nak cepat dengan Nabi, sehingga pakaian pun labuh ketika itu. Tak nampak untuk megah-megah. Jadi selamatlah kan. Baik. Faqala Rasulullah SAW, belum lagi ya? Wa huwa yaqul, ya Rasulullah, kata Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladhi qala. Wah ya Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan kamu, mengutuskan kamu dengan kebenaran, sesungguhnya aku bermimpi serupa dengan sahabat kita ni, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni lah. Sebab kita tu merujuk pada Umar bin Khattab, jangan kita tuan-tuan. Kata maknanya serupa dengan Abdullah bin Zaid mimpi, aku pun serupa mimpi macam tu juga. Mana sahabat-sahabat memang duk cari-cari apakah cara yang terbaik sehingga diberi mimpi sedemikian. Maknanya ucap Allahu Akbar berbeza dengan orang Kristian, orang Yahudi demo tu, lambang mereka dengan ketuk, dengan tiup serulih. Dan memang kita diminta berbeza sangat dengan Yahudi ni dalam apa jua sekalipun, hatta dalam apatah lagi dalam ibadah, hatta dalam bak janggut pun tuan-tuan kita diminta untuk berbeza dengan Yahudi tu. Hadis yang sahih disebut khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawarib. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bezakan dengan musyrikin, salah satunya dengan cara kita banyakkan simpan janggut dan nipiskan misai. Maknanya dalam apa jua sekalipun, contoh dalam bab puasa Asyura itu kan, kita diminta untuk berbeza dengan Yahudi. Jadi dalam kes ni pun, dalam kes bagaimana nak bagi tahu masuk waktu sembah ini pun, supaya kita berbeza dengan Yahudi. Faqala Rasulullah SAW, falillahil hamd. Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebenaran, yang menjelaskan kebenaran, cara yang terbetul dan terbaik. Zalika athbat, ini yang terbaiklah cara dengan azan ini yang diakui oleh Nabi SAW, berbanding kalau nak ikut cara Kristian dan Yahudi. Qala wa fil babi an Ibni Umar, wa fil babi an Ibni Umar, kata At-Tirmizi, dalam bab ini juga ada hadis yang diriwayat oleh Ibni Umar. Kata dia lah, saya tak ada nak semok hadis Ibni Umar ni. Kalau saya tengok dalam Ibni Umar ni hadis satu lagi, hadis ke depan ni tuan-tuan, hadis dia. Dia Tirmizi ni, dia style dia
Ada yang dia bagi ada apa ni, satu hadis disokong dengan hadis lain. Biasanya kalau sebut hasan sahih, kita jumpa nanti dia akan kuatkan dengan hadis lain yang menguatkan hadis tersebut. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi hadis ini bukan saja diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Umar. Qala Abu Isa, hadis Abdullah bin Zaid hadithun hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ini status dia hasan sahih. Hasan sahih ni macam-macam ulama menjelaskan status maksud sebenar At-Tirmizi. Kalau tengok pada Suyuti, tak silap saya, maksud dia kalau tuan-tuan boleh tengok dalam Tadribur Rawi, kalau sebut hasan sahih ni, At-Tirmizi ni dia ada hadis lain, sanad lain yang menyokong sanad ni hasan, ada sanad lain yang sahih, maka sanad ni hasan sahih. Ada macam-macam lah nilai. Ada juga yang buat kajian antaranya Albani, dia kata yang At-Tirmizi kata hasan sahih pun ada juga dhaif, aku cari. Jadi kebanyakan ulama antaranya Az-Zahabi mengatakan tahsin At-Tirmizi la yu'tamad alaih. Ucapan tahsin dinilai hasan, si Tirmizi tak boleh nak pegang kemah dia, tak boleh nak terus pegang. Sebab mungkin ada kesilapan ke, mungkin itu pandangan Tirmizi. Hasan Tirmizi itu mungkin maksud dia, kalau kita tengok dalam akhir kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, di akhir dia kata tujuan aku sebut hasan ni supaya aku nak meriwayat hadis bukan daripada perawi yang pada tahap dituduh pendusta. Yang tak dituduh pendusta, maknanya aku nampak ini pada tahap yang boleh diriwayatkan. Itu macam-macam pendirian. Jadi At-Tirmizi juga tuan-tuan, kenapa Tirmizi cerita hadis dhaif juga mungkin tuan-tuan jumpa kan? At-Tirmizi sendiri dia punya prinsip dia bukan sahaja sekadar untuk menceritakan hadis Nabi SAW. Ada juga satu ketika nak bagi tahu masalah dalam sanad. Jadi dia ceritalah, dia riwayatkan hadis lah. Dan dia sebut dalam tu. Dan ada juga disebut dengan isyarat-isyarat yang menjelaskan bahawa hadis ini tidak diriwayatkan melainkan si perawi ni. Itu ada isyarat pada dia tu. Di Tirmizi. Jadi Tirmizi ini bukan saja nak riwayatkan hadis dhaif, bahkan ada di sebalik itu nak bagi tahu permasalahan di sebalik sanad tu dhaif. Itu Tirmizi. Sebab tu para ulama, sebahagian ulama puji kitab Tirmizi ni. Sebab Tirmizi ni ada belaka, bukan setakat nak riwayat hadis, dia nak cerita ilal hadis, sanad, masalah dalam sanad hadis dan sebagainya. Itu style Tirmizi. Dan dia sebut juga tentang status hadis dan sebagainya. Itu style Tirmizi. Dan begini juga sepatutnya manhaj orang belajar hadis ni, dia sebolehnya kita yang nak belajar hadis ataupun kita nak melakukan hadis, kita kena tahu hadis itu tahap mana sebelum kita nak riwayat. Kalau kita dhaif, kalau hadis dhaif, kita cerita dengan cara sandaran yang tidak jelas daripada Nabi, disebut dengan ruya lafaz tamrid kan, tak secara jelas dengan Nabi SAW. Kalau sahih boleh sebut sahih dan bagi tahu status dia. Bagaimana Tirmizi ini sendiri, dia style dia sebut status supaya orang beringat, yang baca kitab dia, siapa yang meriwayatkan dia beringat dengan perkataan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan kalau dhaif, maknanya kita tidak boleh secara jazam mengatakan ianya daripada Nabi SAW. Itu Tirmizi. Mungkin kata-kata ni, ucapan ni, penjelasan saya ni dah selalu dengar Maulana sebut kan. Wa qad rawa hadzal hadis Ibrahim bin Sa'ad an Muhammad bin Ishaq atamma min hadzal hadis wa atwal. Dan Ibrahim bin Sa'ad pernah ada meriwayatkan hadis pada Muhammad bin Ishaq ni lebih panjang pada hadis ni lah. Saya tengok ni wallahu alam, kalau dalam Abu Daud dan Imam Ahmad memang lebih panjang daripada sanad hadis ataupun hadis matan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ni. Baik. Wa zakara fi qissatul azan masna wal iqamah marrah. Dan dalam tu disebut bagaimana peristiwa azan ini disebut diajar dengan dua-dua dan iqamah tu sekali-sekali. Sebab kita baca hadis yang Abu Daud tadilah. Baik tuan-tuan, tengok bagaimana Tirmizi ni dia nak memperkenalkan perawi. Ini style Tirmizi. Kita tak jumpa dalam hadis lain. Prinsip Tirmizi ni nak bagi tahu masalah, nak memperkenalkan perawi, nak bagi tahu status hadis. Dia kata, wa Abdullah bin Zaid huwa ibnu Abdi Rabbi. Abdullah bin Zaid ni dia bin Abdi Rabbi, ibnu Abdi Rabbi. Wa yuqal ibnu Abdi Rabbi, dan dikatakan dia ni ada juga dipanggil dia ni Abdi Rabbi. Abdullah bin Zaid ni dipanggil ibnu Abdi Rabbi. Kenapa tuan-tuan Tirmizi keluar kenyataan macam ni? Ada sesuatu tu, bukan saja-saja tu. Sebab
apa ni, Abdullah bin Zaid ni bukan dia seorang nama Abdullah bin Zaid. Kalau sebut sahabat Abdullah bin Zaid, mungkin sahabat lain nak kena mana ni. Jadi cermaknya perawi hadis ni, kalau ada dua perawi ataupun lebih daripada seorang perawi, nak tahu status ni dia daripada mana. Dia ni daripada Basrah ke, daripada Syam ke. Kalau berbeza orang tu, mungkin berbeza status dia dari segi sanad hadis. Maka perlu dijelaskan supaya orang tidak timbul kecelaruan dalam status hadis. Dan ini style yang digunakan oleh panggil Tirmizi, bukan setakat sahabat, bahkan perawi-perawi lain pun dia jelaskan. Ini sahabat, mungkin nak dijelas, saya tengok dalam Al-Isabah, rupanya ada dua sahabat yang nama Abdullah bin Zaid. Bukan dua, ramai Abdullah bin Zaid ni. Ni guna metode Ustaz Fakhrul, Ustaz Maulana bawa kita bawa kita nak tunjuk. Baik, antaranya Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bin Abdullah bin Sa'labah bin Zaid yang kita bincang ni, dan yang lain Abdullah bin Zaid bin Safwan, ada lagi lah Abdullah bin Zaid bin Asim. Jadi memang wajar bagi saya Tirmizi dia jelaskan siapa Abdullah bin Zaid ni, sebab dalam perawi ni dia tak sebut siapa. Muhammad bin Abdullah bin Zaid, hak mana satu kan, Zaid mana. Jadi dijelaskan satu persatu. Contoh sahabat Anas bin Malik saya duk jumpa juga. Anas bin Malik ni rupanya bukan Anas bin Malik yang kita duk dengar selalu minal mukatsirin fil riwayah. Bukan tu. Ada juga Anas bin Malik yang lain. Dan saya duk tengok jumpa seorang Anas bin Malik ni, dia hanya lewat satu hadis saja Nabi, daripada Nabi SAW. Berbeza dengan Anas bin Malik yang kita biasa dengar ni, sahabat yang panggil sigar, sahabat yang menjadi khadam Nabi daripada kecil lagi. Dia memang banyak riwayat hadis. Tu kena cermat. Anas bin Malik mana? Jadi memang tepat panggil pendekatan yang digunakan oleh Tirmizi memperkenankan perawi. Bahkan dalam ni pun kita jumpa di mana Tirmizi tanya Tok Budi Al-Bukhari, siapa perawi ni, siapa perawi. Bukhari pun bagi tahu dia ni sekian. Tak jumpa. Mungkin tuan-tuan pun dah jumpa dalam hadis-hadis siri hadis yang belum ni lah. Dia kata, baik, kata Tirmizi, tengok tuan-tuan, wala na'rifu lahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an yasihhu illa hadzal hadits al-wahid. Kata Tirmizi, kita tak tahu. Yang kita tahu dia ni Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi radhiyallahu an ini, dia terima dari Nabi SAW satu saja hadis ni, kata Tirmizi. Fil azan, dalam bab azan ni. Jadi wallahu alam, saya tengok komentar daripada Ibn Hajar, dia tolak kenyataan Tirmizi ni, kata hadis perawi ni Abdullah bin Zaid ni meriwayatkan hadis ni satu saja. Saya buka kitab tuan-tuan. Ni style Ustaz Fakhrul. Dia buka, saya pun nak kena ikut dia sebab kita mengaji dengan dia. Okey, tengok di komen dia, tengok. Wa qala Tirmizi la na'rifu lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an yasih illa hadzal hadits al-wahid. Tirmizi kata Ibn Hajar, sahabat ni dia hanya satu hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn Adi, sedangkan Ibn Adi kata la na'rifu lahu syai'an yasih ghairuhu. Kata Ibn Adi juga bahawa kita tak tahu, kita tak tahu daripada perawi ini hanyalah satu hadis saja, selain pada hak ni hanya hadis ni saja yang diriwayatkan. Wa atlaqa ghairu wahid annahu laysa lahu ghairuhu wa huwa khata. Dan Tirmizi ni dia berlaku kesilapan daripada dia bahawa sedangkan para sahabat ni Abdullah bin Zaid ni bukan hadis ni saja, bahkan ada hadis lain lagi. Dia kata dia apa? Faqad ja'at anhu iddatu ahadits 6 atau 7 jama'tuha fi juz'in munfarid. Ada banyak lagi, ada 6-7 hadis lain lagi, bukan hadis ni saja, kata Ibn Hajar. Wallahu a'lam.
Yang sebenarnya, tengok komen bagaimana komen Mubarak Furi, tuan-tuan. Mubarak Furi kata, memang Ibn Hajar sebut macam tu. Ini perbahasan bincang ulama ni, tuan-tuan. Boleh ke ni bincang ni? Boleh ya? Lama ustaz tak payahlah kami bukan nak bincang bab tu. Bila cerita ni ulama dia kaji sampai tahap segini rupa tentang isu hadis ni. Bukan sembarangan. Kenal perawi itu sampai hadis berapa dia diriwayatkan hadis. Hadis mana yang dia riwayat sampai begitu rupa. Dia berteliti. Sebab tu golongan orang tadi surrender dengan golongan muhaddis ini. Kata Mubarak Furi, dia kata apa ni, dia bawa nakal apa ni, kata-kata Al-Bukhari bahawa kenyataan perawi ni bawa satu hadis saja fihi nazar, kena cermat sikit. Fihi nazar ni kena cermat sikit. Ada fihi nazar Bukhari ni ada kebanyakan ulama mengata kalau Bukhari fihi nazar maknanya ada masalah terhadap perawi. Ada juga ulama kaji bukan saja ada masalah, mungkin di sana juga ada kebaikan. Ada ulama kaji, saya ulama terkini yang karang kitab Mu'jam Alfaz Ahadis, dia kaji jumpa balik fi nazar ni bukan saja untuk lemah, bahkan ada juga yang baik fi nazar ni, wallahu alam. Baik, jadi kata Mubarak Furi, perawi ini ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab sedekah. Ada lagi hadis lain. Kata Tirmizi satu ni ya. Sedangkan ada dalam An-Nasa'i ada hadis lain dalam bab sedekah, perawi ini juga riwayat hadis yang lain. Itu masalah. Jadi wallahu alam, panggil kata Mubarak Furi, in kana hadzal hadithani sahihaini fala syakka fi anna qaul at-Tirmizi hadza nazar. Kalau betul sungguh hadis ini sahih, tak ada masalah lah, kata Imam Bukhari perlu dilihat hadis ini, kan? Wa illa kalau tak ada sungguh, tak sahih sungguh, fala wajha lin nazar, maka tak perlu nak ditengok-tengok. Maknanya macam dia pun tak berapa yakin sangat dengan kenyataan Ibn Hajar ni, sebab dia kata kalau tak sahih, kan? Dia wallahu alam, dia tengok membawa Mubarak Furi kaji ke tidak sendiri yang dikatakan Ibn Hajar, gitu. Atau saya pun tak kaji. Kalau boleh tuan-tuan nak kaji pun boleh yang ni. Mana hadis yang kata ada 6-7 hadis lagi perawi ni. Saya tak ada nak cari. Kalau boleh cari seronok rasa, puas sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita cari permasalahan yang disebut secara umum oleh ulama ni, kita cari jumpa, puas rasa. Ibn Hajar pun dia tak sebut 6-7 hadis. Kalau tuan-tuan boleh cari, ini satu penemuan baru tuan-tuan. Kita kongsi kan. Kok boleh cari malam ni, esok kita bentang. Macam mana? Boleh tak? Jadi itu perbincangan ulama lah. Kita tak nak detailkan. Yang kita tengok di sini bahawa kita mesti kata perawi ini, sahabat ini hanya satu hadis ni saja. Okey. Tengok tuan-tuan, dia bagi hal lain pula. Wa Abdullah bin Zaid bin Asim, ni hal lain ni. Al-Mazini lahu ahadith. Dia ni banyak hadis dari Nabi. Kalau Abdullah bin Zaid yang tadi satu ni ya, kata Tirmizi. Ini pun penjelasan daripada Tirmizi tuan-tuan. Perkongsian maklumat yang baik. Tak jumpa mudah-mudah tentang panggil berapa hadis yang diriwayatkan oleh perawi dan dibanding bezakan antara perawi ini dengan perawi lain. Tak jumpa mudah-mudah. Naikkan Tirmizi. Sebab tu kalau boleh memang beri perhatian serius pada hadis Tirmizi ni. Kan? Al-Bukhari sendiri pun tuan-tuan, dan wallahu alam, dia kata mimman tafa'tu bika akthar mimman tafa'ta bi. Daripada aku dapat manfaat daripada kitabmu wahai Tirmizi, lebih banyak daripada kamu dapat manfaat. Ini pujian Bukhari, wallahu alam. Dia tawaduk ke? Seorang guru kata kepada anak murid dia, wallahu alam, kalau tawaduk memang dia pun seorang tawaduk. Kalau secara zahir sungguh, memang sungguhlah, sebab ada perkara yang banyak manfaat daripada Tirmizi sendiri. Dimasukkan macam-macam lah, bukan sekat riwayatan hadis sahaja. Wa huwa ammu Abbad bin Tamim. Tengok dia jelas satu-satu. Dah lah Abdullah bin Zaid bin Asim, satu dah beza dah. Tu kan? Abdullah bin Zaid bin Asim. Beza dah. Wa huwa ammu Abbad bin Tamim. Jelas dia ni pak saudara kepada Abbad bin Tamim. Tengok ini prinsip yang digunakan oleh Tirmizi menjelaskan perawi, memperkenalkan perawi. Dan memang menjadi prinsip muhaddisin kena kenal perawi.
Sebab itulah kita tengok Ibn Hajar sendiri dia ada satu kitab khusus Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Penjelasan tentang nak kena pasti sahabat. Ada lagi hadis dia panggil yang disebut dalam kitab Takribut Tahzib, senarai perawi, Tahzibut Tahzib, perawi. Maknanya semuanya ke arah nak bagi kena perawi hadis Nabi SAW, supaya kita jumpa hadis, jumpa perawi, kita tahu, kita kata ni siapa ni, mungkin dia nikah, mungkin dia nikah. Wallahu a'lam. Jadi bila ada penjelasan daripada ulama yang perkenalkan perawi, penilaian status hadis dapat dinilai dengan tepat kerana kita kenal perawi itu. Itu sebenarnya. Dan akhirnya apabila tepat, kita boleh berhujah dengan Nabi, berhujah dengan hadis Nabi SAW. Kata tepat dengan kata kepada Nabi, kita tak tahu siapa perawi ini. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja tuan-tuan. Kalau nak tanya Ustaz Fakhrul lah. Nanti Ustaz Maulana balik. Tuan-tuan nak tanya, simpanlah soalan tu nah. Wallahu. Ya. Hubungan dengan hadis ni tadi, kalau saya perhatikan dalam At-Tirmizi ni, lafaz azan tidak ada. Di mana boleh dapat tidak ada. Betul. Kan? Cuma kita dapat dalam lain Muslim. Ada. At-Tirmizi kenapa dia masukkan? Tuan-tuan tengok benar kenyataan Tirmizi ya. Dia dah bagi tahu dah tu isyarat dia. Tengok dia kata tadi. Mana tadi saya sebut? Tengok. Wa qad rawa hadzal hadis Ibrahim bin Sa'ad an Muhammad bin Isa atamma min hadzal hadis. Lebih sempurna pada hadis dia bagi tahu ni. Maknanya ada kat lain. Cuma dia tak nak bagi tahu. Dia tak nak riwayat. Wa atwal, dan panjang lagi. Dia sebut. Wa dzakar fi qissatul azan, dia sebut cerita bagaimana azan tu disebut masna wal iqamah. Marrah. Dia bagi tahu dah. Itu isyarat tu. Kalau kita nak tahukan lafaz ni, cakap lain ya. Cakap lain. Ada dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, Muslim pun ada, Bukhari pun ada. Dalam Bukhari tuan-tuan boleh tengok dalam tak ada. Saya mak Bukhari sekejap. Muslim ada? Sekejap. Bagus tu. Bukhari dia kata hadis. Saya bawa kitab Bukhari. Tuan-tuan nak cakap Bukhari. Bab azan. Dia tak disebut sini dalam Bukhari. Tak sebut. Dia hanya sebut tak disebut secara jelas lah. Dia sebut bahawa dia menyamai dalam Bukhari ni hadis 604 yang sama dengan Tirmizi ni yang kita nak baca esok, malam esok. Hadis 190 ni. Gitu saja. Dalam Muslim saya tak tengok. Saya tak nak. Muslim ada sebut saya jelas. Lafaz Allahu Akbar 4 kali. Ya. Jadi betul lah tu. Dan mungkin ini juga antara kenapa Tirmizi letak hasan sahih. Sebab ada lagi hadis sanad yang sahih. Antaranya Muslim. Kan? Tidak tak wallahu alam lah. Dan Muslim untuk kepada Imam Tirmizi juga antaranya. Muslim untuk kepada Tirmizi. Dia tak pelik. Dia bagi isyarat awal-awal tu. Wallahu alam. Dalam Abu Daud dia sebut lafaz. Ada sebut. Abu Daud sebut. Ada sebut hadis dia nombor 499. Boleh tengok. Tak ada nak tengok mana hari ni. Allah. Okey tuan-tuan, sekat tu saja kot. InsyaAllah malam besok kita sambung lagi hadis yang ke-190. Kalau tak ada apa-apalah. Sekat tu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.